Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, 18 April 2020, bersamaan dengan 20 Syaban 1441 Hijrah. Kita bersiaran di FB Kiwit Mara. Saya Abdul Rahman bin Nordin, pensyarah program sijil, bekalan air dan pembentungan. Berumur 51 tahun, bertugas di IKMSP ataupun Sungai Petani, Kedah. Telah berkhidmat dengan Mara selama 31 tahun. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, tolong share, like FB, serta boleh kemukakan soalan di ruang mohon, beri komen. Mohon beri komen yang membina. Kita kan orang Melayu yang kaya dengan budi bahasa. Like dan follow platform media sosial Tibet Mara, FB page, Instagram, Twitter dan YouTube channel, dan subscribe. IKM Sungai Petani terletak di Jalan Badri Shah, bersebelahan Sekolah Menengah Muhammad Jiwa dan Pejabat Daerah Kuala Muda, Kedah. Telah beroperasi sejak tahun 1996, lebih kurang 44 tahun dah. Selain daripada kursus ataupun program yang ada di IKM Sungai Petani ini, selain daripada sijil, bekalan air dan pembentungan, ada 8 lagi kursus di sini ataupun program, iaitu program sijil teknologi kejuruteraan bangunan, sijil teknologi kejuruteraan lukisan struktur, sijil seni bina, sijil teknologi kejuruteraan elektrik, sijil reka bentuk grafik, diploma kompetensi elektrik ataupun dalam ni pendawaian PW4, diploma teknousahawan upholstery, dan akhir sekali diploma pengeluaran perabot. Apa yang menarik di Sungai Petani? Berterdengar tak sate semeling? Cukup terkenal dengan harga yang murah, 50 sen secucuk, tapi sedap. Mi udang Tanjung Dawai, selak udang, nampak mi, bukan selak mi nampak udang. Marvelous. Ikan bilis mata biru di Tanjung Dawai, RM45 hingga RM50. Dan banyak lagi apa yang menarik. Barang-barang makanan di sini murah-murah. Kalau tak percaya, datang sini. Oh, Cik Khairul Fathin, terima kasih. Okey, kita tengok dulu sejarah
program STP. Sambil-sambil tu nak kena tengok WhatsApp juga ni. Program STP ini bermula pada tahun 1976 dengan namanya dulu Kerja Baik. Dengan bilangan tenaga pengajar seramai 3 orang masa tu. Seorang Melayu dan 2 orang Inggeris. Syarat kemasukan pelajar pada masa itu adalah tamat tingkatan 5. Setelah tamat pengajian, pelajar dianugerahkan dengan sijil IKM dan 2 sijil dari Lembaga Latihan Perindustrian dan Persijilan Ketukangan Kebangsaan, iaitu pada peringkat asas dan pertengahan. Sekarang ini dikenali dengan SKM ataupun Sijil Kemahiran Malaysia. Selain daripada IKM Sungai Petani, program STP ini juga terdapat di IKM Lumut Perak dan di IKM Tasha di Pekan, Pahang. Sijil elektronik masih ada ke lagi dekat IKM? Ada. Sekarang ni tidak dijalankan, tetapi katanya untuk tahun 2021 ataupun Julai Disember 2000 akan dibuka semula. Bukan sijil lagi, dah di-upgrade kepada diploma tak silap saya. Tapi saya minta hubungi IKM lah kalau nak tahu lebih lanjut. Program tingkat peringkat sijil ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali. Pelajar akan dilatih untuk mempunyai kemahiran bekerja secara individu serta berpasukan dalam menyokong kerja-kerja penyelenggaraan pipe dan sistem pembentungan. Pelajar juga didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan, juga digalakkan menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian. Ini kita ajak dia orang untuk jadi usahawan lah. Sambil-sambil tu di IKM ni baru menyediakan sebiji band teknik usahawan. Jadi kita galakkan pelajar untuk masuk jadi ahli teknik usahawan dan membuat projek sebenar di luar. Pada penghujung program, pelajar turut memperolehi sijil A1, iaitu melayakkan mereka membuat kerja-kerja pipe yang diiktiraf oleh SPAN. Okey, syarat masuk ke program ini ialah lulus SPM atau setara dan wajib lulus sejarah. Selain daripada itu, dia mestilah bumi putra, warga negara Malaysia, berumur 18 hingga 40 tahun, sihat tubuh badan dan tidak buta warna. Terima kasih. Di IKM SP, program sijil teknologi bekalan air dan pembentungan mempunyai kelengkapan bahan dan alatan yang mencukupi untuk digunakan oleh pelajar. Di sini kita ada 6 orang tenaga pengajar, iaitu 4 lelaki dan 2 wanita yang terlatih dan bersedia untuk memberi tunjuk ajar. IKM SP juga adalah satu-satunya yang mempunyai kelengkapan makmal uji kaji air
Sama seperti di loji rawatan air di makmal di loji rawatan air. Di makmal kita akan membuat uji kaji air dari ujian pH hingga ke ujian bakteria. Banyak contoh-contoh air sungai di persekitaran Sungai Petani telah diuji di makmal ini. Pelajar memang nampak begitu enjoy mengikuti kursus ini, terutama apabila melakukan uji kaji air. Soalan. Di program STP ini juga kita ada pensyarah yang pakar dalam bidang AutoCAD. Dia akan mengajar pelajar melukis plumbing dan sanitary plan dalam 2D. Kita juga ada pensyarah pakar dalam bidang pemasangan paip dalaman yang akan mengajar dari asas undang-undang bekalan air sehingga pemasangan paip serta radar kebersihan sepenuhnya di petak kerja. Pensyarah juga berkelayakan melatih pelajar untuk ke pertandingan kemahiran ataupun tangan emas. Selain daripada itu, akan diajar juga asas kerja bangunan dalam kursus water and sewerage work construction. Asas kimpalan menggunakan gas dan TIG. Juga belajar ukur aras atau orang panggil survey. Di samping beberapa kursus pengajian am seperti pengajian usahawan, bahasa Inggeris, pengajian Islam dan beberapa subjek yang lain. Okey, di IKM Sungai Petani, semua pelajar semester 1 akan diwajibkan tinggal di dalam asrama secara percuma, tak perlu bayar. Kemudian kantin disediakan di dewan makan dan dijual dengan harga yang berpatutan. Kemudian sukan lengkap, seperti bola sepak, ada futsal, kita ada sepak takraw, kita ada bola jaring, bola tampar, badminton, pingpong, carom, catur, dan berzumba, khas untuk wanita saja. Pada sebelah malam hari pula diadakan aktiviti di surau yang dikelolakan oleh ustaz. Aktiviti keagamaan. Ataupun kita panggil ustaz jemputan untuk beri ceramah kepada pelajar-pelajar. Saya rasa bagi belia-belia yang betul-betul mahu belajar dan mahu mengubah nasib, rasanya dengan segala kemudahan yang ada, boleh dimanfaatkan sepenuhnya. Tambah pula dengan wang saku RM250 untuk program sijil dan 300 untuk program diploma. Ada soalan? Ada soalan tak? Ada tak short course di IKM? Memang ada.
Short course di IKM selalunya dibuat pada pertengahan Julai hingga Disember. Selalunya kursus-kursus yang buat short course ni antaranya elektrik, upholstery, pipe, teknologi bekalan air dan perhubungan, dan beberapa kursus yang lain. Tapi kita akan iklankan sebelum dijalankan kursus tersebut. InsyaAllah dalam masa terdekat kursus ini juga akan mengalami transformasi, iaitu akan di-upgrade ke tahap diploma. Segala-galanya dalam perancangan pihak bahagian kemahiran MARA Kuala Lumpur. Juga ada syarikat industri air yang berpekalan di utara Semenanjung berminat untuk menawarkan kolaborasi dengan IKM Sungatani, khususnya dengan program sijil bekalan air dan pembetongan. Antara pihak mereka tawarkan adalah nak beri sijil tahap 3 kepada pelajar-pelajar kita. SKM tahap 3 dalam bidang pemrosesan air. Mereka juga memberi jaminan untuk memberi kerja selepas pelajar-pelajar kita habis kerja. Dan antara yang menarik di sini, tawaran gaji minima RM1,500 sebulan. Jadi kita tunggu dan lihat sajalah. Syarat masuk khusus untuk program ni saya dah beritahu tadi, iaitu mesti lulus SPM dan sejarah. Itu saja. Okey, kita tengok. Industri yang memerlukan kemahiran ini. Industri yang memerlukan kemahiran ini adalah kontraktor pembinaan, kontraktor penyelenggaraan, membuat penyelenggaraan rumah, pejabat, sekolah, hospital, R&R dan sebagainya. Perhotelan, perkapalan, perkilangan, dan syarikat bekalan air ataupun Indah Water. Antara soalan-soalannya, kenapa kemahiran ini diperlukan? Apa jadi jika tiada pakar dalam bidang ini? Kenapa kemahiran ini diperlukan? Kemahiran ini diperlukan jika ada industri air kat Malaysia. Bila ada industri air, dia memerlukan pekerja. Seperti operator loji,
technician, pekerja mahir terlatih dan sebagainya. Dan setiap rumah ataupun pejabat sekolah mesti perlukan pekerja-pekerja mahir dalam bidang plumbing, kilang, hospital, hotel dan sebagainya. Memerlukan penyelenggaraan dari semasa ke semasa. Potensi program boleh ditingkatkan dengan mengadakan kolaborasi dengan syarikat-syarikat air. Sebenarnya mereka yang memerlukan kita untuk membuat kolaborasi, terutamanya di IKM Sungai Petani. Sebab kita ada kemudahan lengkap. Kita ada pengajar yang berpengalaman. Kita ada prasarana yang sesuai untuk memindahkan teknologi mereka ke IKM. Contohnya Scania, teknologi 4.0, kita pakai Scania, iaitu kita nak detect leakage untuk non-revenue water. Mohon bantuan pelajar kita yang bertaraf sijil, Cik Adnan. InsyaAllah kita akan usahakan. Kita akan beritahu dengan graduan yang dah tamat pengajian. Salam Cik, tak adakah graduan kita jadi usahawan dalam program ni? Boleh ceritakan? Ada. Kita ada graduan yang menjadi usahawan. Banyak yang dah berjaya. Antaranya yang ada lesen kelas A pada yang boleh katakan berjaya. Tapi kebanyakannya masih di tahap makan gaji lah. Syarat kemasukan untuk penggunaan. Okey, kita tengok anggaran gaji pekerja. Anggaran gaji pekerja. Daripada saya buat analisa, pekerja kita, pelatih kita biasanya dia keluar dapat dengan gaji antara 1,500 hingga 1,800. Dan ada yang mencecah sehingga RM4,000. Ada seorang pelatih tu yang keluar tahun 2017, dia dapat gaji sehingga RM4,000. Ataupun pekerja maintenance di hospital, anggaran gaji saya daripada RM1,800 sehingga RM2,000. Kalau dia buat kerja maintenance di hospital ataupun di hotel. Soalan? Cik Anan Abu Bakar, saya minta PM tepi nanti takut saya lupa. Okey, kalau apa akan jadi kalau ketiadaan pakar dalam bidang, maksudnya dalam bidang sijil teknologi bekalan air dan pemotongan? Ini yang kita takut sekali.
Sebab akan dikuasai oleh tukang-tukang yang tidak kompeten. Dia tak sekolah, maksudnya tukang yang tak sekolah. Itu yang bahaya. Pemasangan yang tidak mengikut spesifikasi, contoh tidak memasang paip cuci pada tangki simpanan, tidak memasang injak pada radar kebersihan, sinki disalurkan buang ke longkang dan sebagainya. Ini memang akan berlaku. Dan pekerjaan ini akan dikuasai oleh pekerja-pekerja asing seperti Indon, Bangla, Vietnam dan sebagainya. Dan akhir sekali pengangguran daripada kalangan orang Melayu. Sebab marahlah kita harapkan satu-satunya pusat latihan yang ada program latihan plumbing secara formal. Tempat-tempat lain tidak ada lagi. Betul, Cik Rahayu Abu Bakar, memang ada masa depan untuk sambung kursus untuk kursus ni dan sambung pengajian. Kalau yang untuk sambung diploma, dia boleh pergi ke KKTM. KKTM ataupun di UiTM ke ataupun mana-mana, tetapi kena balik kepada asal, iaitu CJSPM dia, baru dia layak. Untuk pengetahuan penuntut semua, IKM Sungai Petani ini selain daripada pelajar lelaki, kita ada melatih 9 orang pelajar wanita. Saya rasa IKM lain tak ada lagi yang sanggup mengambil pelajar wanita sebagai pelatih sijil bekalan air dan pembetongan. IKM Sungai Petani ada. Dan saya dah cuba bawa dia orang keluar untuk latihan luar. Memang dia orang boleh buat saja. Bukan kata calang-calang dia orang minta masuk. Memang dia orang nak masuk dan berminat untuk masuk bidang. Selama ni kita tak nampak. Jadi ayuhlah, pelajar-pelajar tak kira lelaki ataupun wanita, silalah mohon masuk dalam IKM. Sama ada IKM Sungai Petani, IKM Lumut ataupun IKM Pekan. Ada masa depan. Sebab wanita pun boleh buat macam lelaki. Okey, permohonan kemasukan adalah melalui portal www.tibetmara.edu.my. Di dalam portal tersebut terdapat booklet untuk rujukan. Syarat am dan khas bagi setiap program, lengkap untuk segala persoalan anda. Okey, untuk penutup pada siaran kita petang ni, jadikanlah Tibet Mara, KKTM, MJII dan IKM sebagai pilihan utama bidang kemahiran. Bersama membina masa depan bersama kami. Jangan lupa untuk ikut siri Facebook Live yang seterusnya. #StayAtHome. Assalamualaikum.